Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahi anbiya'il mursalin wa awliya'illahi salihin wal ulama'il 'amilin. Summa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa li'abaina ولذ بالحقوق الواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama pada pagi ini untuk melanjutkan pembacaan kitab, yaitu kitab yang diberi nama sebagai Tajul Arus Al-Hawi di Tahdhib An-Nufus. Kitab karangan Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, seorang ulama yang disebut ataupun digelarkan oleh para ulama sebagai ulama yang pakar dalam ilmu syariat dan juga ilmu haqiqah, ataupun disebut sebagai ilmu zahir dan juga ilmu batin, rohani dan jasmani. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung pada muka surat yang ketiga dalam catatan saya ni. Pada pertemuan yang lepas kita dah sebutkan tentang masih ataupun kita dalam tajuk yang besar, iaitu taubah atau taubat. Telah disebutkan oleh pengarang ataupun penterjemah kitab Tajul Arus ini, dia menyebutkan tentang orang yang ingin bertaubat ataupun orang yang sentiasa dalam istighfar dan juga dapat bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sentiasa bermujahadah dan mempunyai kesedaran untuk bersegera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi masalahnya kepada kita ialah kita banyak tertipu dengan amalan atau amal ibadah kita, ataupun secara umum kita tertipu dengan kehidupan kita. Kita rasa hidup yang kita lalui ini sudah baik pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud kita ni seperti orang yang dah taat pada perintah Allah. Kita dapat sembahyang, kita dapat puasa, kita dapat berjemaah, kita dapat bersama-sama melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat beramal kebajikan. Tetapi yang menjadi masalahnya ialah amalan kita tadi tidak mencerminkan
tingkah laku yang kita pamerkan dalam kehidupan kita. Itu tanda paling besar. Sebab amalan atau amal ibadah yang kita lakukan, ia mendidik hati kita supaya menjadi baik, untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, untuk bertindak tanduk dengan tindak tanduk yang baik. Ia dipanggil sebagai akhlak yang keluar daripada batin atau keluar daripada jiwa yang baik. Sekiranya kita banyak beribadah tetapi masih lagi banyak sifat-sifat yang buruk, kita pamerkan sifat kedekut kita, riak kita, ujub kita, sum'ah kita, al-ghadab, pemarah kita, dan macam-macam lagi. Tamak kepada dunia, cenderung dan lebih kepada dunia, kurang daripada akhirat. Itu semua adalah cerminan kepada amal ibadah kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu disebutkan dalam kitab ini, disebutkan nama seorang daripada, disebut oleh pengarang ini, dia kata hikayat daripada Syekh Makiuddin Al-Asmari rahimahullah ta'ala, dan adalah ia daripada Al-Abdal yang 7. Berkat Syekh adalah aku pada permulaan pekerjaan. Disebut seorang syekh iaitu Makiuddin Al-Asmari, terkenal merupakan seorang dikenali oleh para ulama sebagai wali abdal. Wali abdal ini disebut oleh Nabi SAW tentang kewujudan wali-wali ini. Cerita wali ini bukan cerita dongeng, dan dia wali Allah ini ada setiap masa dan zamannya. Itu disebutkan oleh Nabi SAW sendiri, dan disokong juga dengan dalil Al-Quran, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Maka kata pengarang ini sebagai contoh, dia mengambil contoh amal perbuatan Syekh Makiuddin ini sehingga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wali abdal, ialah sebagaimana yang disebutkan, kata Syekh ini, aku pada permulaan pekerjaan aku menjahit kain dan aku makan daripada yang demikian itu. Kerja seorang ataupun Syekh Asmari ini, pekerjaan harian dia adalah menjahit kain, dan dia kata aku makan daripada apa yang telah aku kerjakan, daripada menjahit tadi. Dan aku bilang perkataan ke dalam sehari. Bila dah masuk malam, dia menghitung perkataan-perkataan yang dilepaskan daripada mulutnya. Satu persatu perkataan yang dilepaskan itu dihitung. Daripada awal hari apabila sampai kepada waktu malam, daripada buka mata sampai di waktu malam nak tidur, sebelum dia tidur, dia akan kira hari ini aku bercakap apa. Apakah perkataan-perkataan aku yang aku cakap pada hari ini. Aku hisapkan akan diri, muhasabah diri dia. Maka aku dapati perkataanku sedikit, maka suatu yang aku dapat daripada perkataan yang kebajikan. Apabila dia lihat, dia hisapkan ataupun dia muhasabah kepada perkataan dia, dia kata jika aku mendapati perkataanku sedikit, tak banyak cakap. Memang tuan-tuan, dalam hadis Nabi, orang yang terselamat adalah orang yang menjaga lidah, iaitu orang yang kurang bercakap. Bercakap hal-hal yang faedah sahaja. Dan dia kata apabila aku dapati perkataanku sedikit, maka dia kata aku dapati ia banyak perkataan yang ke arah kepada kebajikan, dan yang aku puji akan Allah Subhanahu wa taala. Dia dapati perkataannya sedikit dan ke arah kebajikan pula. Maka dia kata dia mengucapkan tahmid atau puji kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur aku akan Allah taala atasnya.
Kerana kita sebut sebelum ini pada pertemuan yang lepas adalah apabila kita dapat melaksanakan ketaatan perintah Allah Ta'ala, maka kita wajib bersyukur kerana ketaatan itu bukan datang daripada kita, tetapi hakikatnya ialah Allah berkehendak untuk kita taat kepadanya. Bukan kehendak kita, tetapi kehendak Allah jugalah yang menyebabkan kita dapat taat kepada perintah Allah. Kalau sekiranya kita rasa ketaatan itu memanglah kita yang taat, betul, kita dapat semayang, kita dapat puasa dengan anggota yang sehat. Tetapi kalau tidak kerana Allah merahmati, Allah kurnia hidayah kepada kita untuk dapat melaksanakan ketaatan itu, maka itu adalah pekerjaan daripada Allah yang berkehendak untuk kita mendapat rahmatnya. Maka kita kena bersyukur kepadanya kerana telah memilih kita untuk diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah memilih, mengkhususkan rahmatnya kepada seseorang itu, sama ada dia nak memberi rahmat ataupun memurkai hamba-Nya. Maka bila kita dapat buat amal ibadah, pertama sekali mesti bersyukur pada Allah. Jangan rasa kita ini yang ada sesuatu yang menyebabkan kita boleh taat. Maka sebaliknya dia kata, maka jika aku dapati daripada perkataanku padanya daripada yang lain daripada yang demikian itu. Maknanya sebaliknya, perkataannya banyak dan dilihat pada perkataan dia banyak bercakap, mengguris hati orang, menempelak orang, mungkin marah orang, mungkin ada cakap yang merendah dan menghina orang. Yang demikian itu, taubatlah aku kepada Allah. Maknanya apabila dia menghisap diri dia, ya Allah, tadi aku terlepas cakap, tadi aku bercakap ada niat untuk menghina orang, aku tadi bercakap mungkin aku rasa aku bercakap mungkin aku rasa cakap biasa aja tapi merendahkan orang. Bersegeralah dia untuk taubat. Begitu. Maka dia kata kalau aku dapati perkara tersebut, dia kata aku bersegera bertaubat kepada Allah dan istighfar aku akan dia. Demikian diperbuat oleh Syekh tiap-tiap hari. Maka didapati perkataan-perkataan tadi itu dihisap, banyak perkataannya dan tidak kebajikan pula, maka dia taubat, istighfar dan taubat ini segera. Tapi kalau sekiranya sebaliknya, kita tahu perbuatan itu mungkin mengguris hati orang, mungkin mencerca orang, menghina orang, pada pandangan kita, kita cakap biasa saja. Tapi ada yang menyebabkan hati-hati hamba Allah yang lain ini terguris dengan perbuatan, perkataan, tingkah laku kita, jiran kita, isteri kita, suami kita. Mungkinlah pagi tadi bangun pagi senang sembahyang subuh berjamaah di masjid ini, surau ini, tapi mengguris hati isteri kita dengan percakapan. Mungkin kita nampak percakapan tadi ke arah kebaikan, untuk mengajak bangun malam, mengajak untuk sembahyang sunat awal sebelum subuh, mungkin kita dah ajak benda-benda baiklah, tetapi perkataan itu mendatangkan kesan kepada hamba-hamba Allah yang lain dengan perkataan tadi. Maka istighfarlah kita kerana perbuatan tersebut menyebabkan rosaknya hati kita, dan tertipulah kita dengan terhijab oleh amal ibadah yang kita buat. Maknanya bila kita beramal ibadah, kita nak buat baik, tapi syaitan itu lebih pandai daripada kita, disulingkan rasa baik itu, sehingga kita tak nampak keburukan yang kita buat ketika kita dah melaksanakan kebaikan. Ini memang satu tipu daya dan helah iblis, begitu jahat, sehingga kita tak rasa pun itu satu kesalahan dan kesilapan. Maka Syekh Makinuddin dia kata, itulah perbuatan tiap-tiap hari ni. Hari-hari dalam sepanjang hidup dia, sebelum tidur, muhasabah dia tentang perkataannya. Mungkin terguris hati jiran, itu kalau jauh, yang paling dekat dalam rumah. Kita ada suami, kita ada isteri, yang paling kita kena jaga adalah dalam rumah kita. Tapi kita kata apa? Alah, itu isteri aku, alah, itu suami aku, 20 tahun dah, dan 20 tahun aku hidup dengan dia, takkan dia terasa hati lagi.
Padahal itulah yang menghalang kesan-kesan baik daripada amal soleh yang kita buat. Maksudnya, kita sembahyanglah banyak mana pun, kita sembahyang banyak mana pun, suami kita, isteri kita, anak kita, jiran kita, kalau kita guris, sebagaimana dalam hadis Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, orang muslim itu adalah menjaga lidah dia, jaga lidahnya daripada merosakkan orang muslim yang lain, lebih-lebih lagi yang terdekat. Nabi suruh kita jaga yang terdekat, tapi yang terdekat itulah kita rasa macam tak buat dosa pun. Lebih-lebih lagi pada anak kita, pada isteri kita, pada suami kita, kita cakap macam biasa je. Patutlah saya cakap macam tu, Ustaz, memang dia macam tu. Inilah kesan-kesan solat kita tidak diterima oleh Allah, puasa kita tidak diterima oleh Allah. Banyak mana pun puasa kita, bangun malam macam mana pun, kalau itu sifat-sifat yang kita bawa berpuluh tahun, tanda-tanda Allah campak balik kita punya amalan. Tak ada kesan aku. Sebab Allah beritahu, Nabi beritahu kepada kita bahawa amalan itu, tujuan ketaatan itu, amalan yang kita buat itu, selain daripada kita mendapat pahala daripada Allah, ia memberi kesan kepada akhlak kita. Kita rajin pergi masjid, tetapi orang kampung tak suka dengan cara kita, contoh. Itu ada banyak silapnya. Tapi menjadi hijab kepada orang, kita tengok orang kata pada kita, lagi tebal hijab kita kata, orang nak cakap, cakaplah. Orang buat baik pun salah, orang buat jahat pun salah. Kita masih lagi nak tidak muhasabah diri kita. Teballah. Hati kita dipenuhi dengan karat-karat dosa-dosa yang kita tak pernah istighfar, dan kita tak pernah bertaubat pada Allah Ta'ala. Walaupun jelas tentang keburukan dan perbuatan kita tadi, tapi kita masih lagi dipanggil aba wastakbara. Kita ada sifat syaitaniah, iaitu enggan. Wastakbara, kita rasa besar, kita rasa hebat, kita rasa aku tak bersalah, aku buat benda yang betul. Macam tu. Ini adalah sifat syaitan. Syaitan ini kita kena lihat sifat dia apa. Pertama, kita tahu syaitan ini berilmu. Bukan sekadar berilmu, syaitan ini sifatnya beramal, sehingga diangkat oleh Allah Ta'ala ketua di langit. Kita ketua di bumi pun kita tak ini. Hebat pada amalnya, hebat pada keilmuannya, tetapi kecundang, binasa dan rosaknya amal dan ilmunya disebabkan aba wastakbar, enggan pada melihat kebenaran diri dia, enggan dia mohon maaf pada orang, enggan dia merendahkan diri depan sesama muslim, enggan dia mengakui bahawa dia buat salah, enggan dia minta maaf kepada orang, rasa dirinya hebat. Kalau di rumah sebagai suami, kita tak nampak atau kita rasa aku suami, akulah ketua rumah, percakapan aku ni walaupun kasar ke, walaupun buruk ke, walaupun hina ke, mengherdik orang, itulah sebab aku suami. Ini rosak, rosak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata apa? Akulah orang yang paling baik li ahli. Akulah orang yang paling baik dalam akhlakku terhadap keluarga. Zaman sekarang terbalik. Dengan keluarga kasar, dengan keluarga marah-marah, dalam keluarga berkira-kira, tetapi dengan orang senyum-senyum, maaf pandai, semua benda kita, belanja kita, itu kita ini. Sedangkan Nabi nak lain-lain. Tapi pada masa yang sama, kitalah baiknya pada baca Quran, kitalah baiknya pada jemaahnya, kita baik pada pengajiannya, kita baik pada macam-macam umrah hajinya, Masya Allah. Tapi apa yang Nabi nak tak sama. Tapi kita tertipu dengan amalan kita. Kita kata baik dah tu. Ini sebenarnya tuan-tuan, tipu daya iblis, tuan-tuan. Tipu daya iblis. Sungguh dahsyat. Sungguh dahsyat, kita tak nampak. Jadi Imam Syekh Ibn Athaillah Sakandari nak mengajar, nak memberi kesedaran kepada kita betapa amal ibadah ini jangan sampai kita rugi.
Sebab kita tahu Nabi menyebutkan di akhirat esok ramai orang. Nabi sebut ramai, bukan sikit. Ramai orang muflis. Ramai orang muflis. Maksud muflis ni apa? Dia banyak amal, dia banyak beramal, dia banyak beribadah, dan dikenali dalam ketaatan. Maknanya manusia kenal dia buat taat, tapi di akhirat kering, muflis. Bukan hanya dia tak ada apa-apa pahala, muflis. Maknanya bila muflis ni ada hutang. Ada hutang lagi dengan Allah. Sebab itu kalau kita baca sampai habis ni tuan-tuan, kita dapati banyak perkara-perkara yang selama ini kita tidak sedar. Rupanya kita tertipu dengan diri kita, tertipu dengan amal baik kita. Maka disebutkan demikianlah diperbuat oleh Syekh tiap-tiap hari hingga jadilah ia badalan radhiyallahu anhu. Inilah kerja para wali Allah. Dia tak sibuk pasal orang. Dia orang yang dia wali Allah, tapi sibuk dengan diri dia. Sibuk dengan diri dia. Kita tak sibuk dengan orang. Syahdan katanya, ketahui olehmu demikian, ketahui olehmu bahawasanya apabila adalah bagi engkau seorang wakil yang menghisapkan dan mengirakan akan dirinya dan menyungguh ia akan dirinya, maka adalah engkau tiada muhasabah. Ini pada perenggan dia lebih kurang dan 7-8 baris ni, ayat dia agak berpusing-pusing. Maksudnya beginilah, dia kata jika sekiranya engkau tidak boleh sampai kepada menghisapkan diri engkau. Kerana nak kata dia nak tunjukkan betapa pentingnya kita muhasabah diri kita supaya kita tidak tertipu. Maka dia kata hisapkan diri anda. Tetapi dia kata sekiranya engkau tidak dapat menghisap diri anda, maknanya nak mendapatkan kesedaran daripada diri kita, dia tak boleh. Carilah orang lain tolong hisapkan untuk kita. Cari rakan kita, cari orang yang paling dekat dengan kita, suami kita, isteri kita, anak kita, kita tanya. Belum tengok perangai abah ni berubah atau tidak lepas balik umrah, lepas balik haji. Ada ya tak? Bimbang-bimbang abah balik umrah, balik haji, ada sifat-sifat yang buruk lagi selepas balik haji dan umrah. Maknanya tolong dihisapkan, tolong diperbetulkan ni. Sampai tahap macam tu tuan-tuan. Nak harap diri kita nak hisap, kita tak nampak-nampak, maka boleh sama ada kita bayar orang tu ke tak, kira lah. Yang penting minta orang tu jujurnya koreksi diri kita, betulkan. Isteri kita ke, suami kita ke, kita suruh hisap. Oh abang ni tak boleh bang, apa saya ingat abang dengan jiran sebelah teruk sangat lah bang. Cukup lah bang. Ya ke? Dia kan salah. Itulah sebab. Oh ya, sini sebab abang ya. Oh ini dia punya. Abang ingat dah betul lah. Istighfar, taubat pada Allah, minta maaf dan sebagainya. Sampai tahap macam tu. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita tidak ada muhasabah, tuan-tuan, istighfar kita tidak diterima oleh Allah, taubat kita tidak diterima oleh Allah. Sebab contoh kita ambil kesalahan kita dengan jiran, sampai Nabi menyebutkan tidak beriman seseorang ini. Harganya tidak iman, tidak beriman tuan-tuan. Harga jiran ni, harga tidak beriman tuan-tuan, antara kafir dan mukmin. Besar harga ni jiran ni. Kalau kita lihat adab kepada jiran, menyakiti hati jiran, hilang iman kita. Cuba bayangkan, kecil je. Bagi kita adalah memanglah dia masuk parkir rumah saya, dia parkir depan, mana tak kena marah lah. Takkan itu pun dia tak tahu. Terhijab itu. Sebab kita kata itu hak saya. Bukan cerita hak, cerita iman atau tidak beriman. Nabi kata jaga hati jiran kita, jaga hati jiran kita. Banyakkan minta maaf, banyakkan kita lapang dada. Itu tanda orang beriman. Tapi kalau kita balik haji, balik umrah, ataupun kita balik, ini kita balik pada sembahyang subuh, silap-silap air bulan, balik rumah, nampak kucing ini kita sepak. Apa nilai sembahyang subuh tadi? Apa nilai istighfar kita tadi?
Apa nilai kita punya zikir tadi? Apa nilai kita punya wirid tadi? Tak ada nilai. Maknanya tidak memberi kesan kepada jiwa kita. Balik-balik terus buat macam tu. Balik-balik anak tak bangun lagi. Disepaknya anak, diangkatnya, rotannya sungguh-sungguh. Nabi suruh memang rotan, tapi rotan anak seperti kita rotan, bukan manusia. Betul, Nabi suruh kita rotan anak kita, tapi rotan yang bagaimana? Ada caranya, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Ini tak, wah Nabi suruh rotan, saya rotan Ustaz, ambil batang payah. Wah, rotan. Berbigat-bigatlah budak tu. Dosa lagi. Elok kita semayang tadi. Tapi tidak. Itu menunjukkan tuan-tuan, benda-benda nampak dia macam simple saja. Dia tak berat pun. Kita nampak apa? Zina tu dosa berat. Saya tak berzina, saya tak minum arak, saya tak mencuri harta orang, saya tak rasuah. Kita nampak dosa ni yang itu aja. Ambil harta orang apa tak ada. Yang paling bahaya tuan-tuan adalah penyakit sifat kita, itu yang paling bahaya. Sebab Allah Ta'ala kata begini tuan-tuan, jelas Allah Ta'ala kata, walaqad dhara'na li jahannam kathiran minal jinni wal insi. Allah kata, aku penuhkan neraka itu. Aku penuhkan neraka itu di kalangan manusia dan jin. Kita tengok tuan-tuan, Allah penuhkan sifat manusia yang bagaimana. Ada disebut minum arak, ada disebut zina. Betul, orang minum arak, orang zina memang masuk neraka. Tapi Allah mentionkan terang, walaqad dhara'na li jahannam kathiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Hati sakit, hati kita berpenyakit. Yafqahuna biha, la yafqahuna biha. Dia tak boleh fikir, tak guna hati dia dengan kebaikan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tetapi tak guna dengan cara yang betul. Nampak sama orang, nampak betulnya kita. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ada telinga tapi menafikan kebenaran apa yang dia dengar. Aku buat betul, aku dah buat betul, kau tegur ni pasal apa? Telinga. Ulaika kal an'am bal hum adall. Allah kata orang seperti ini lebih dahsyat dan lebih buruk perangai ini daripada binatang-binatang yang diternak. Lebih buruk tuan-tuan. Na'udzubillah. Jadi sebenarnya Allah nak beritahu kepada kita, betulkan hati kita. Kita sibuk betul amal. Amal itu tujuannya nak betul hati kita. Tetapi terbalik, kita betul amal tapi tidak membetulkan hati kita. Ini masalah. Sama juga dengan ilmu. Kita cari ilmu, ilmu tadi, tujuan ilmu tadi betulkan adab kita. Terbalik, orang sekarang cari ilmu tanpa adab. Tak percaya kita tanya anak kita, pernah tak kita pesan pada anak kita? Yang biasa kita pesan, belajar pandai-pandai, nanti boleh kerja dengan baik. Ataupun belajar pandai-pandai, nanti boleh jadi orang yang manfaat. Kita lupa pesan adab. Pesan kepada anak-anak kita, belajar tinggi mana, adab pada guru, adab pada kawan, adab pada ibu bapa, itu mesti dijaga. Terutama adab kepada Allah. Adab pada Allah, yang kena jaga. Fokuskan kepada adab. Kita fokus kepada ilmu. Kita bagi tuition beratus habis duit. Malam siang kita bagi kafar lepas belajar. Mungkin pagi, mungkin petang. Ilmu banyak. Orang sekarang ketandusan bukan ilmu tuan-tuan. Orang sekarang ketandusannya adab dan akhlak. Ini masalah besar. Kita bimbang bila dengar 70 lebih persen pelajar-pelajar SPM tak nak sambung belajar kerana dah ada duit sendiri. Ini kesan dia tuan-tuan. Bila ilmu tidak ada, adab hilang. Kalau dah ilmu tak ada, adab bila nak belajar. Ini yang belajar pun tak beradab, macam mana kalau tak berilmu? Habis. Rosak generasi kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab salahnya bukan orang lain, kita juga. Sebab kita mengutamakan ilmu. Habis duit. Abah hantar kamu ke UK, abah hantar kamu ke universiti supaya kamu pandai. Itu saja kita pesan.
Nanti kamu susah, nanti kamu berdikari apa harus susah, begini. Semua kita fokus itu. Tak sebut pun tentang adab. Pesan tuan-tuan, anak kita dah besar macam mana pun, dah ada cucu sekalipun, anak yang besar umur 40, 30, pesan adab nombor satu. Sebab adab ini apabila dapat beradab kepada Allah dengan ketaatan yang sebenar, iaitu buat perkara yang wajib, mudah dia dapat ketaatan yang lain. Adab kepada Allah. Abah tak kisah awak nak jadi apa pun jadi, kita kata yang penting kepada Allah itu nombor satu. Maksudnya sembahyang jaga, puasa jaga, mak ayah jaga. Sekarang kita dah jadi ada anak, kita betapa kita tahu bernilainya adab. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan setuju cakap saya. Bila ada anak ni, adab nombor satu. Harta kita tak pandang lah. Adab nombor satu. Berkepuk macam mana, berbanyak macam mana, juta sekalipun dalam akaun kita, kalau adab tak ada anak kepada kita, terguris hati kita. Tidak dengan segulung ijazah yang kita bayar dia tiap-tiap bulan untuk belajar. Tapi kalau dia tidak beradab, seolah-olah hancur semua sekali apa yang kita habiskan untuk anak kita. Sebab apa? Keberkatan dalam berilmu tak ada. Ilmu yang didapat, segulung ijazah dia dapat, tidak menghasilkan akhlak yang baik. Maka sebab itu disuruh oleh kita untuk hisab akan diri kita. Kalau sampai kita tak boleh menghisab diri kita, cari orang untuk tegur kita. Dengan nak tegur, kalau orang tegur kita begitu saja, marah kita. Secara terang, kita nak jadi orang yang baik, kita nak bertemu dengan Allah, kita nak qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Kita bertemu dengan Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera tadi lah, lahum qulubun tadi. Hati yang sejahtera tadi tidak ada penyakit yang berat-berat. Nabi SAW banyak ditegur oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Allah tegur Nabi banyak. Bukan bermaksud Nabi buat salah, tak. Tujuan teguran tadi untuk kita sebenarnya, bukan pada Nabi. Allah Ta'ala tegur Nabi dalam banyak. Contohnya kita ambil teguran Nabi SAW dalam bab dakwah Nabi. Nabi ada orang yang perfect, paling sempurna, makhluk yang paling sempurna. Tapi Allah nak ajar pada kita. Allah Ta'ala kata, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ. Kata Allah Ta'ala, wahai Muhammad, tidaklah dengan rahmat aku menyebabkan hati kamu menjadi lembut. Mana akhlak, adab, lembut. Walau kunta faddan ghalidhan alqalbi faddu min hawli. Kalau kamu terus menerus dengan sifat keras hati kamu. Keras hati ini sifat kita, manusia, keras hati. Semua benda betul bagi diri kita, orang hanya salah. Lam faddu min hawli. Ini dalam dakwah, kamu tidak akan dapati orang akan mendekati kamu. Orang akan lari jauh daripada agama. Fa'fu anhum. Tengok, Allah ajar pada Nabi, kamu mesti ada sifat ini, iaitu apa? Fa'fu anhum. Maafkan orang. Itu Nabi diajar lepas dengan sifat maaf. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Dan kita tahu memang Nabi ni khuluquhul Quran, akhlaknya akhlak Quran. Kemudian maafnya Nabi ni Masya Allah hebat sangat. Dibaling batu, berdarah-darah. Kalau Taif tuan-tuan, kalau tuan-tuan telusuri cerita Rasulullah di Taif kena baling tuan-tuan. Yang baling budak, dah satu budak. Sepanjang perjalanan ni kalau tuan-tuan tengok, Rasulullah ditolak, jatuh, bangun balik, tolak, dibaling batu lagi, jatuh lagi. Berdarah-darah tuan-tuan. Sampai sehingga sahabat mengatakan berkocak dalam kasut Nabi ni, darah Nabi berdarah. Tiba-tiba bila malaikat datang, izinkan aku terbalikkan, azabkan, timpakan bala kepada kaum ini. Apa Rasulullah cakap tuan-tuan? Ini sebab hatinya, kerana hati dia memaafkan. Maka apa dia kata pada Allah? Ya Allah, aku maafkan. Kerana mereka tak tahu. Mereka tak tahu.
Tapi yang mahalnya tuan-tuan, kesabaran dalam ketika kita begitu Allah perkenankan doa Nabi. Begitulah kita. Dalam saat kita kena begitu, ketika kita ini dizalimi, diiniaya dan sebagainya, ketika itu berdoa mustajab. Kata Allah Ta'ala, kalau mereka tak boleh beriman, aku berdoa supaya daripada tulang-tulang sulbi mereka itu, mereka beriman. Sampai sekarang tuan-tuan, 1400 tahun beriman mereka. Tidak ada seorang pun orang musyrik. Semua beriman pada Allah. Kenapa? Kelembutan. Lintalau. Linta itu maknanya lembut. Dengan sifat lintalahum itu, lembutnya hati itu dengan beberapa perkara. Yang pertama, maafkan. Walau kunta faddan ghalidan qallan faddu min hawlik fa'fu anhum. Fa'fu anhum, maafkan. Wasyawirhum. Wasyawirhum fil amri, iaitu kita, Nabi SAW berbincang. Ada masalah bincang. Ataupun bahasa mudah kita kata, kita bercakap baik. Jangan kita terus menuduh. Mungkin sebab apa di kesalahan dan kesilapan dia, ada sebabnya. Wasyawirhum fil amri. Fa'fu anhum, bukan fa'fu anhum wastaghfir lahum. Yang nombor 2, wastaghfir lahum. Yang kedua adalah minta ampun kepada Allah atas kesilapannya. Kita minta ampun untuk dosa kita. Tapi Nabi diajar oleh Allah, ampunkan dosa kita. Ya Allah, ampun dosa kita. Ampunkan dosa orang yang buat salah pada kita. Jarang kita minta ampun secara, kalau biasa kita sebut Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, itu biasa kita sebut. Tapi ada tak spesifik kita minta ampun? Ya Allah, ampunkanlah dosa suami aku, ya Allah. Ampunkan dosa isteri aku, ya Allah. Sekiranya buat dosa padaku, segala dosa-dosanya aku telah maafkan. Bagus. Saya mula-mula kahwin dulu, pertama sekali saya kat rumah saya kata, apa pun dosa awak buat pada saya dah maafkan sampai saya mati. Bagi itu, bagi package terus. Apa pun dosa yang awak buat kepada saya maafkan sampai mati. Jadi jauh tak risau dah tentang saya redha ke tak redha ke. Tapi kalau awak buat jahat pada Allah, awak tanggunglah. Itu penting lah tu. Jangan buat jahat pun redha juga. Mana sekiranya awak ada buat salah pada saya, apa-apa sajalah, daripada hati ke daripada perbuatan, saya dah maafkan. Kalau katakan saya mati hari ini, tak perlulah nak menangis hati, ya Allah, abang minta maaf, sudah diampunkan. Sebab apa? Kita kena sifat itu. Kerana kita mengampunkan orang yang terdekat dengan kita, itulah amalan paling baik. Ini tak kita simpan marah kepada anak kita. Kita tahu abang long ni tak boleh, kita pun rasa tak puas hati dengan anak kita, dengan isteri kita, menyimpan dendam pada isteri kita, menyimpan dendam kepada suami kita, pada anak kita, pada anak saudara kita. Ini bahaya, sungguh bahaya. Sebab orang yang begini syurga tak dapat. Sebab dalam hadis Nabi terang, sangat terang. Nabi kata, apa ya tu? Lupa matanya. Nabi kata, ramai orang yang di dunia beramal dengan amalan syurga, tetapi tempatnya di neraka. Ramai orang yang beramal dengan amalan neraka di dunia, tetapi tempatnya di syurga. Saya mula-mula dapat hadis ni tuan-tuan, saya baca, apa maksud ni? Kalau macam tu, kita nak buat apa? Semayang pun boleh masuk neraka? Bukan begitu maksudnya. Rupanya nak suruh kita muhasabah diri kita. Jangan-jangan kita rasa kita dibaik, rupanya kita nak di neraka. Sebab perbuatan baik itu pada zahir kita, tidak pada spiritual kita. Begitu rupanya tuan-tuan. Oh, menakutkan tu. Menakutkan. Jadi kita buat kesimpulan lah ya. Dalam yang dimaksudkan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini ialah tidak akan datangnya kesedaran seseorang itu untuk menjadi jiwanya, spiritualnya menjadi baik, terang, diterangi oleh cahaya hidayah Allah Ta'ala, tidak lain dan tidak bukan istilah daripada dipanggil sebagai muhasabah, ataupun nama lain dipanggil tafakkur.
Seharusnya begitu. Tidak akan seseorang itu istighfar dan taubat melainkan dengan amalan tafakkur. Mesti tafakkur. Tak tafakkur, dia tak akan datang kesedaran. Sebab itu kunci kepada istighfar yang kita lafazkan dan taubat yang kita buat. Mungkin ada yang kata, oh saya dah istighfar sembahyang tadi. Cuba kita muhasabah kepada istighfar yang kita sebutkan tadi. Adakah benar-benar kita istighfar dengan setulus hati kita ataupun di mulut sahaja? Imam kata astagfirullah, kita pun astagfirullah. Imam baca subhanallah, kita pun kata subhanallah. Tapi otak kita, jiwa kita, hati kita kelain, hilang, tak mana-mana Allah. Sepatutnya istighfar bila kita sebut terasa sungguh, ya Allah aku ni banyak dosa, istighfar astagfirullah. Tapi tiba-tiba kita teringat, oh aku ada tanggungan, iaitu isteri aku di bawah tanggungan aku, anakku, anak-anak aku ni di bawah tanggungan aku. Macam mana keadaan mereka? Ya Allah ampun dosa aku, dosa isteri aku, dosa anak-anak aku yang di bawah tanggungan aku. Ada yang mungkin ada jadi bos, jadi ketua, ada anak buah. Ya Allah, anak-anak buah aku ni macam mana dosanya? Ya Allah ampun dosa-dosa mereka. Begitu caranya. Itu bila kita istighfar, kita jangan lupa istighfarkan kepada orang lain. Itu sunnah Nabi. Sebab Nabi sebut tadi, fastaghfaru, maafkan, ampunkan, minta ampun kepada Allah akan dosa-dosa mereka. Itu buat wasyawirhum. Jadi ada sebahagian ulama ajar kita istighfar cara agak sedikit panjang. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Ya Allah ampun dosa aku dan juga dosa kedua ibu bapa aku. Walidhawil huquqil wajibat alayya, dan ke semua sekali yang di bawah tanggungan aku. Maksudnya apa? Siapa semua tu? Isteri kita, anak kita, pekerja kita, mungkin kita duduk dekat AJK surau, Korea kita. Itu maksudnya. Walidhawil huquqil wajibat alayya, yang menjadi tanggungjawab kepada aku. Baru kita sebut wali muallimina ke siapa. Kita begitu. Kalau tak nak sebut dalam bahasa Arab, sebut dalam bahasa Melayu. Tak nak sebut bahasa Melayu, sebut dalam hati. Masa kita sebut astagfirullah, ya Allah ampunlah dosa aku, dosa jemaah yang ada di belakang aku ni. Sebab kita bila kita minta ampun kepada diri kita dan minta ampun untuk orang yang di bawah kita ini, Allah rahmat kita, tuan-tuan. Allah rahmat kita, Allah bagi hidayah kepada kita, Allah didik hati kita, yang buruk itu dibuang. Sifat buruk itu akan hilang. Sikit demi sikit dia akan hilang. Kalau nak tunggu kita buang sifat buruk kita sampai kiamat, takkan. Tapi bila Allah berkehendak untuk buang sifat buruk pada hati kita, perbanyakkanlah istighfar untuk kita dan juga untuk orang yang di bawah tanggungan kita. Jadi itu yang dimaksudkan oleh pengarang ini, supaya kita sentiasa dalam mood istighfar dan juga taubat kepada Allah Ta'ala dalam setiap masa. Banyak lagi tip-tip yang disebutkan oleh pengarang ini, yang mungkin kita pun tak perasan. Mudah-mudahan dengan berkat kita baca kitab ini, kita menjadi orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap masa kita. Mudah-mudahan dengan cara begini Allah suci hati kita, Allah bersih hati kita. Mudah-mudahan dengan amal yang kita buat, ketaatan yang kita buat itu memberi kesan kepada kita untuk lebih hampir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setakat ini saja dahulu pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.